Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah taala berikan kepada kita selama ini. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengekalkan hati kita sebagai orang-orang yang beriman. Maka wajiblah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni insya-Allah kita akan sambung semula kuliah fiqh kita. Kita masih lagi dalam bab solat, iaitu kita sampai dekat hukum orang yang meninggalkan sembahyang. Dalam kitab yang ada di depan kita, muka surat 125. Hukum orang yang meninggalkan sembahyang. Jadi seperti mana yang saya bagi tahu hari itu, kalaulah kita ditanya oleh sahabat-sahabat kita, apakah hukum orang yang meninggalkan sembahyang? Hukum dia hang kena pi pegang tangan dia, semang lelok dengan dia, ajak pi sembahyang. Tu dia. Tu suruh carilah dia hukum apa-apa. Apa kerja buat kita? Lebih baik kita ajak orang jadi baik daripada kita terus mengeluarkan kata-kata hukum dan sebagainya. Ajak dia sembahyang. Banyak cara. Saya bagi tahu, pernah kongsi di sini dulu waktu tahun 1996, 1997, waktu tu remaja lah, baru dapat lesen motor, seronok pergi jalan sana, pergi jalan sini. Punya nak tunjuk dekat beberapa orang kawan yang tidak bersekolah agama bahawasanya sembahyang itu wajib. Kami pergi ke Bukit Merah. Waktu tu Lake Town baru buka ke tak buka lagi. Kami masuk dalam hutan, tidur atas tanah berbumbungkan langit. Tapi apa yang kami tunjuk? Kami solat. Solat tak tinggal. Tunjuk dekat depa kata kena solat. Bila depa tengok kata kami solat, akhirnya terkeluar daripada mulut salah seorang daripada kawan tersebut bahawasanya pasal apa? Hampa jaga sangat sembahyang. Waktu tak buka, kita tak boleh nak tuang. Tuang tak masuk. Sebab apa? Ada seal tutup. Tapi bila dia buka, maka bagi tahu dekat dia. Dia kata, aku takut aku jadi orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala kalau aku tak solat. Bukan kata kat dia tak. Kata kat diri kita. Dia pun terasa. Alhamdulillah, beberapa hari yang lepas kawan yang tanya saya tu, saya tengok dia jadi imam waktu subuh, baca jahar, baca doa kunut dan boleh baca doa sebagai imam. Alhamdulillah. Saya cukup seronok. Lama 96, 2015. 20 tahun lebih. Baru nampak alhamdulillah. Jadi cara kita nak ajak orang macam itulah. Bukan kita berurusan dengan wire, ambil negatif, campak positif, pom meletup. Positif dengan positif, negatif dengan positif, kita sambung live dengan neutral, neutral dengan live meletup. Kalau kita sambung elok-elok, menyala. Kalau kita potong wire, terpadam. Itu wire elektrik. Tapi dengan manusia lain. Manusia dia ada hati. Maka kita kena guna cara dakwah seboleh-boleh mungkin. Ajak dia sembahyang. Ala kulli hal, walaupun macam tu, dalam hukum tetap hukum. Dari segi hukum dia, siapa yang meninggalkan sembahyang adalah disebabkan rasa malas dan mengambil mudah dengan sembahyang tadi, atau kerana engkar kepadanya, atau kerana memandang kecil dan ringan terhadap kefarduan solat tersebut. Ada beberapa jenis orang tinggal sembahyang. Yang pertama tadi, dia tinggal kerana malas dan ambil mudah. Yang kedua, dia tinggal kerana dia engkar akan kewajipan solat dan juga dia memandang kecil. Dia kata tak solat pun tak apa. Macam tu. Orang yang meninggalkan solat kerana mengingkari kewajipannya atau mempersenda-sendakan solat tersebut, maka dia dihukum dari segi hukum Islam, dari segi law, dia adalah dikira sebagai murtad. Macam tu. Pemerintah Islam wajib menyuruhnya supaya bertaubat. Ni dalam Islam ni bukan tangkap-tangkap terus dah, suruh dia taubat. Ada sesi kaunseling.
Kita ada sesi kaunseling dalam Islam. Panggil dia mai tanya awang pasal apa hang tak mau sembahyang. Pasal apa hang rasa sembahyang tak wajib? Dia kata, tak ada untung apa. Macam mana boleh tak ada untung? Hang kalau hang sakit buah pinggang hang tak boleh berfungsi. Hang kena pergi dialisis, kena bayar. Kalau bayar duit poket sendiri 250 sekali pi. Seminggu 3 kali. Ni hang dah hidup berapa puluh tahun dah, Allah Taala tak minta sekupang pun kat hang. Takkan hang tak boleh solat? Cakap terima kasih kepada Allah Taala 5 minit. 5 minit subuh, 5 minit zuhur, 5 minit asar, 5 minit maghrib, 5 minit isyak, baru 25 minit. Hang kerja 25 minit, bayar 250 untuk sehari. Dialisis punya harga. Kerja 25 minit dapat 250. Matang mana lagi? Takkan tak boleh kot. 5 minit kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia bagi kat kita macam tu. Hak tu buah pinggang. Hak tu tak kira jantung kita tak bunyi kat telinga ni. Kita tidur malam, jiran paku dinding. Kong kong kong. Kita boleh tidur tak? Tak boleh tidur. Bayangkan jantung kita ni duk bunyi kat telinga. Duk 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 duk. Boleh gila macam tu kan? Ni kalau kita tak telinga kita dekat dada orang, bunyi jantung punya kuat. Tapi pasal apa dada dengan telinga jengkai? Tak ada bunyi apa. Ni Allah Ta'ala buat bagi kita rasa selesa. Takkan tak boleh sembahyang, nak bersyukur dekat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sikit saja. Sembang counter balik, sembang balik bagi kita. Macam-macam Allah Ta'ala bagi dan sebagainya. Baik. Dia diminta oleh pemerintah Islam supaya bertaubat. Beberapa masa yang diberikan kepadanya sesi kaunseling. Dia kata tak pernah siapa pun main habaq kat aku. Ni ada orang habaq, orang sediakan kaunseling. Sekiranya dia bertaubat dan mendirikan sembahyang, maka itulah yang sepatutnya. Tadi dia kata sembahyang tak wajib. Terus kita kata murtad, kafir. Tapi itu bukan boleh kita kata dekat dia. Itu kedudukan dia. Macam tu. Dia ditangkap oleh pihak pemerintah Islam dan diberi sesi kaunseling, diberi ilmu. Tak mana lagi tak puas hati, mai kita boleh bincang. Dia kata semayang tak dapat duit. Semayang aku bagi RM5. Boleh pemerintah buat macam tu? Al-mu'allafatu qulubuhum, nak ambil hati depa. Bukan mu'allaf tu makna dia baru masuk Islam dah. Al-mu'allafatu qulubuhum, kita nak menjinakkan hati mereka dengan Islam. Bagi dia RM5, tak ada masalah. Sehari RM25 takkan kerajaan Islam tak boleh bagi. Kita akan kaya. Negara membangun, takkan tak boleh bagi RM25 kat orang sembahyang. Bagi. Kalau diperlukan. Kalau diperlukan. Saya teringin nak buat macam mana? InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala murahkan rezeki. Saya nak bawa duit seringgit-seringgit banyak. Saya nak pergi ke masjid. Saya nak minta budak-budak duduk di satu kawasan. Saya jaga mereka waktu sembahyang Jumaat. Siapa tak sembang waktu khutbah, lepas sembahyang saya bagi RM1 ataupun RM2. Teringin nak buat macam tu. InsyaAllah lah, mudah-mudahan. Kalau saya tak boleh buat, yang dengar ni boleh tolong sampai-sampaikan, boleh buat, okey. Panggil 3-4 orang, mai duduk sini. Sebab saya pergi sembahyang Jumaat baru ni, saya bawa anak adik saya. Banyak orang, 4 orang. Ada budak 5-6 orang sana. Duduk sembang. Sembang main pistol macam-macam. Budak-budak bisa. Tapi ada seorang budak, kawan mereka, dia duduk di soft elok. Tak sembang apa. Saya pun bagi duit kat dia RM1. Kebetulan bagi kat anak-anak ni suruh bulan tabung, dekat dia bagi kat dia. Tak suruh pun dia bulan tabung. Sebab apa? Sebab dia tak sembang. Ada budak-budak macam tu. Maka kita boleh buat. Bagi dia pun mai. Abang ada apa? Siapa tak sembang? Dapat. Dia pun diam. Dia akan sembang juga sikit. Biasalah. Tenaga dia lebih. Tak apa. Paling kurang sedikit. Kita boleh kawal. Kita boleh kontrol. Tapi kalau biar mereka saja di belakang tanpa kawalan, seorang berubah jadi Ultraman. Seorang berubah jadi Power Ranger. Seorang jadi Superman. Macam-macam. Bila orang bagi salam, semua jadi wali Allah balik. Baik belakang. Macam tu pula. Kadang-kadang saya tengok satu masjid, dia bubuh cermin pantul ni, cermin muka, dia bubuh di bahagian hadapan. Jadi boleh tengok anak-anak yang duduk belakang.
Penyangak pun kita boleh nampak. Penyangak duk tunggu belakang bila orang sujud main ambil beg. Pelambak. Jadi bubuh cermin. Bubuh cermin muka kat depan boleh nampak. Kita semayang boleh nampak ada menyangak tak menyangak ada belakang. Kita kena berhati-hati. Memanglah kita duduk depan kita semayang menyembah Allah Ta'ala, tapi kita kena berhati-hati di dunia ni. Menyangak punya banyak, duk main curi barang-barang orang di masjid. Menyebabkan orang serik nak main masjid. Kita kena buat sesuatu. CCTV dia pun tak layan nak. Kadang-kadang silap main buat peace lagi kat CCTV. Sebab apa? Gambar tak kualiti. Payah nak dapat kecam kau sebab gambar tidak kualiti. Kalau gambar kualiti, jenuh simpanlah hard disk ataupun CD dan sebagainya. Gambar berat. Baik. Dan sekiranya dia enggan untuk bertaubat dan sembahyang semula, maka ketika ini hendaklah ia dihukum bunuh disebabkan kerana ia murtad dan tidak harus dimandikan, mengkafankan dan menyembahyangkannya, dan dia juga tidak harus dikebumikan di perkuburan Islam kerana dia bukan daripada golongan mereka. Dia tolak sembahyang ni imaduddin, tiang agama. Jadi tiang, kalau tak ada tiang runtuh bangunan. Siapa buat rumah diikat bata saja keliling, tunggulah saat. Memang runtuh, akan runtuh. 99% akan runtuh. Sebab apa? Tak ada tiang. Rumah kena ada tiang. Tak ada tiang, dia akan runtuh. Jadi dia meruntuhkan agama, tiang utama, maka hukumnya adalah murtad. Maka dalam mazhab Syafi'i dia kata dia kena dibunuh. Sebab apa? Dia boleh membawa teladan yang tidak baik kepada orang Islam yang lain. Ini pandangan daripada mazhab Syafi'i. Kita tengok lagi. Meninggalkan sembahyang kerana malah dan dia masih beriktikad bahawasanya sembahyang itu wajib, maka menjadi tanggungjawab pemerintah untuk memerintahnya supaya mengqadakan semula sembahyang yang telah ditinggalkan dan bertaubat daripada dosa meninggalkan sembahyang. Macam tu juga. Pihak pemerintah Islam kena sediakan satu pasukan cakna, minta ataupun mai sembang, kenapa anak-anak muda tak mau sembahyang. Saya tengok orang bukan Islam pagi-pagi buka kedai dia pun sembahyang. Sembahyang. Saya bangun pukul 5.30 pagi belum subuh. Tengok jiran saya bukan beragama Islam duduk tawaf dah depan rumah dia. 5.30 pagi bangun sembahyang. Orang Islam lenoi tak sedap apa. 5.30 pagi dia bangun duduk tawaf dah depan rumah dia. Tawaf. Cara agama dia lah. Cucuh colok, cucuh pelita, cucuh colok dan sebagainya. Jadi dia pun sembahyang. Malu saya tengok orang Islam tak sembahyang. Dia pun nak buka kedai nak berniaga sembahyang. Orang Melayu Islam tak ramai yang sembahyang. Ada juga sebahagian besar yang solat, tapi lagi ramai yang tidak solat. Jaga solat fardu dan sebagainya. Maka sekiranya dia enggan, kalau dia solat, okey. Kalau dia enggan, maka dia juga dihukum bunuh sebagai melaksanakan hukuman hudud. Hudud ni ialah daripada had. Had tu apa dia? Dia punya ni sampai tang ni, kalau jalan sampai tang ni had dia. Jalan lagi jatuh. Dan bawa laju had dia 110. Lebih daripada 110, kalau kena tangkap speed track, kena saman. Had laju, had sempadan yang dibenarkan. Kalau border dalam bahasa Arab kata hudud, itu sempadan antara negara dengan negara. Border, hudud dipanggil hudud. Saya nak pergi Mekah daripada Syria, kena masuk, kena sampai hudud, itu sempadan Syria, urusan dengan sempadan Syria. Masuk sempadan Jordan, kena urusan dengan sempadan Jordan. Kemudian lintas Jordan sampai sempadan bawah dengan Arab Saudi, kena berurusan dengan sempadan Jordan. Lepas itu baru kena berurusan dengan sempadan Arab Saudi. Maka masa habis 7-8 jam juga.
Satu border tu, satu border, satu hudud. Dipanggil satu hudud. Ini sempadan. Maka hudud ini dalam erti fiqh ialah satu undang-undang pelaksanaan hukuman yang memang telah dihadkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa boleh modify. Ni, itu nama dia tu. Dan dia hanya pada beberapa kes sahaja, dalam 6 ke 7 kes sahaja. Yang memang Allah Taala sendiri dia gazetkan macam tu dalam Al-Quran. Yang lain, kesalahan-kesalahan lain itu banyak ditinggalkan sebagai ruang untuk beristihad ataupun apa yang dinampak oleh pemerintah Islam ianya sesuai. Antaranya ialah penjara, antaranya ialah buat amal kebajikan, antaranya sebat dan sebagainya yang dilihat sesuai dengan keadaan. Nah, itu dari segi istilah tadi kita kena faham. Baik. Dalam erti kata lain, hukuman bunuh dikenakan dan dikira sebagai hukum hudud kerana dia dianggap sebagai penderhaka di kalangan orang Islam. Tambahan pula, hukum orang yang meninggalkan perkara yang difardukan adalah diperangi. Walau bagaimanapun, setelah ia dibunuh, ia tetap dianggap sebagai seorang Islam dan diurus jenazah dan harta pusakanya sebagaimana orang Islam yang lain, kerana dia masih tergolong dalam kalangan orang-orang Islam. Hak mula-mula tadi dia menolak kewajipan, maka dia dibunuh kerana dia telah keluar daripada Islam, dan sebagai tauladan supaya orang tidak beramai-ramai pakat keluar daripada Islam. Yang kedua, dia dibunuh kerana itulah hukum, di mana Nabi SAW menyebut, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu zalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah. Jadi aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengaku bahawa tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Dan mereka mendirikan solat serta mengeluarkan zakat. Apabila mereka melakukan yang demikian, maka darah dan harta mereka terpelihara dalam Islam melainkan dengan cara yang hak, yang dibenarkan oleh Islam. Cara yang hak macam mana? Kalau kena denda, kena saman oleh mahkamah, kena ambil harta dia. Kalau dia bunuh orang, maka dia juga berhak dibunuh dengan undang-undang. Bukan kata selamat, mau kata dia semayang, aku semayang, Nabi kata selamat. Ambil bunuh orang tak selamat lah. Dia ada hak dia. Dan perhitungan mereka terserah kepada Allah. Itu dia pun dengan Allah Ta'ala. Dia tak mau semayang juga, lah kali kena hukuman. Lepas tu dia macam mana? Itu dia dengan Allah. Baik. Pasal apa jadi macam tu? Zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, bila depa dengar orang dengar kata Nabi SAW wafat, maka sebahagian daripada orang Arab yang dah mengaku masuk Islam sebelum ni buat perjanjian dengan Nabi SAW, lalu mereka kata, kami tak mau buat keluar zakat dah. Kami tak mau buat keluar zakat. Kupang pun kami tak mau bagi, lebih kurang macam tu. Maka Sayyidina Abu Bakar arahkan tentera Islam supaya memerangi mereka. Dia buat tu semayang, tak semayang. Zakat tak mau keluar. Maka Sayyidina Abu Bakar kata, aku akan memerangi orang yang memisahkan antara solat dengan zakat. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, wa aqimus salah wa atuz zakah. Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat. Tak pernah berpisah dalam Al-Quran. Tiba-tiba setelah Nabi wafat, hampa boleh tinggal. Dulu hampa bayar, bila Nabi tak ada, hampa tak mau bayar zakat. Hampa lawan perintah Allah Ta'ala. Maka berlaku peperangan memerangi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Sayyidina Umar marah. Sayyidina Umar kata, apa siapa nak perang dengan mereka? Mereka semayang. Ya, dibacakan hadis tadi antaranya menunjukkan bahawasanya dia tak boleh pisahkan antara semayang dengan mengeluarkan zakat. Pisahkan semayang, tak semayang tapi keluar zakat pun tak boleh juga.
Sampai macam tu sekali. Hadis ini menunjukkan bahawa orang yang mengucap 2 kalimah syahadah tetap akan diperangi sekiranya dia tidak mendirikan sembahyang, tetapi dia tidak dihukumkan kafir. Berdalilkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan imam-imam lain daripada Ubadah bin Samit. Dia berkata, aku mendengar Nabi SAW berkata, sembahyang 5 waktu telah diwajibkan oleh Allah ke atas hamba-hambanya. Barang siapa yang menunaikannya, maka bermakna dia tidak mensia-siakan sesuatu daripada kewajipan tersebut. Lantaran memandang ringan terhadap solat, maka dia memiliki perjanjian di sisi Allah Subhanahu wa taala bahawa dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Dan siapa yang tidak menunaikannya, maka dia tidak akan ada apa-apa perjanjian di sisi Allah. Sekiranya Allah Ta'ala hendak, dia akan azab. Sekiranya Allah Ta'ala hendak, dia akan masukkannya ke dalam syurga. Jadi, kita ni, bila Nabi kata, man qala la ilaha illallah, dakhalal jannah. Siapa kata la ilaha illallah, mengucap 2 kalimah syahadah, masuk syurga. Itu perjanjian. Nabi kata, cuma perjanjian tadi bersyarat dia kena semayang. Kalau tak semayang, baru ni ada orang tanya saya, apakah amalan orang yang tidak solat itu tidak diterima? Sedekah dia, tolong orang dan sebagainya, diterima atau tak diterima? Orang kata tak diterima. Tak semayang, hang buat apa pun tak guna. Orang kata macam tu. Saya kata pahala ada. Pahala sedekah banyak ni. Dosa tinggal semayang ni dia punya besar. Adakah berbaloi sedekah tadi dengan dosa tinggal semayang? Sedekah apa? Buat banyak fidyah lepas mati. Dia sebut dah itu. Saya buka, saya tengok dalam fatwa kebangsaan, tak ada pun fidyah bagi orang yang telah mati dan meninggalkan solat. Sekali lagi kita tengok semayang sekali lagi. Ada hadis Nabi. Nabi kata, tidak ada yang boleh menghapuskan dosa tinggal semayang melainkan kena qada balik. Dah lah nak bayar kafarah, tapi beli beras sikit pula, tolak aku. Kalau budak-budak tengok dia kata orang tua ni dia apa nyanyuk ke? Kenapa? Dia wah-wah. Bagi saya ambil balik. Dia tolak balik 3 jam. Pak dia duduk dalam tu. Dia sampai lapak. Kan? Macam tu. Baik. Hadis ini menunjukkan bahawa orang yang meninggalkan sembahyang tidak dihukum kafir. Sekiranya dihukum kafir, ia tidak akan termasuk dalam sabda Nabi. Iaitu kalau Allah Ta'ala nak, Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam syurga. Maka ada orang kata, tak semayang terus kafir. Tak. Tak semayang tidak kafir. Melainkan dia menolak kewajipan semayang. Ada dua. Ini kerana orang-orang kafir tidak sekali-kali akan dimasukkan ke dalam syurga. Oleh itu hadis ini adalah berkenaan dengan orang yang meninggalkan sembahyang kerana malas. Dan dengan hadis ini dapat diseragamkan dengan dalil-dalil yang sebelum ini. Orang ni dia masuk Islam, tapi dia tak semayang, dia tak puasa, dia tak buat tak bayar zakat, tak tutup aurat, tak buat apa pun. Boleh dia masuk syurga? Boleh. Tapi itu dia kena selamat, kena penampak, kena terajang, kena sayur bakar, salai, masuk mikrowave apa sebagainya. Tah berapa puluh ribu tahun lah kali baru keluar. Pendam pergi dalam sungai, cok, ada cok bekas ahli neraka. Nak masuk dia dalam syurga. Dia kata betul ke nak kena masuk ni? Nabi pun tergelak. Nabi riwayatkan hadis tu bahawa Allah Ta'ala sampaikan cerita kepada dia dengan cerita tadi. Nabi pun nak tergelak. Dia jadi apa? Betul ke ni? Allah nak masuk syurga dah ni? Sebab punya lama duduk dalam neraka. Bukan penjara 80 tahun. Sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. 1000 tahun. Kita kalau jumpa satu tongkol kayu hak diukir 1000 tahun yang lalu, kalau jual agak-agak boleh berapa ribu. Mahal sebab 1000 tahun.
1000 tahun. 1000 tahun lama. Lama. Baik. Nabi SAW menyebut, inna bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya sempadan seseorang itu dengan seorang yang syirik dan kafir ialah meninggalkan sembahyang. Hadis ini ditujukan kepada orang yang meninggalkan sembahyang dalam keadaan mengingkari kewajipannya atau mempersendakan dan atau meremeh-remehkan kedudukan solat. Ada orang dia tak mau sembahyang, buat pilah macam mana pun dia tak mau sembahyang. Cukup kering, dia buat kering. Maka Imam Syafi'i kata, perkara yang paling ringan ialah meninggalkan solat. Dia kering saja ringan. Benda paling berat ialah bayar hutang. Bayar hutang berat. Tak semualah, tapi berat jugalah berbanding dengan benda lain. Waktu sembahyang. Sembahyang 5 waktu mempunyai waktunya yang tertentu. Dan ia mempunyai permulaan di mana tidak sah jika dilakukan awal daripadanya. Dan dia ada penghujung di mana tidak harus dilakukan lewat daripadanya. Maksudnya kalau buat awal memang tak terima. Kalau buat akhir berdosa. Berdosa. Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya apa yang bermaksud? Sesungguhnya sembahyang itu adalah kewajipan yang ditentukan waktunya ke atas orang-orang yang beriman. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dia ada waktu dah. Bukan boleh ikut suka-suka pergi sembahyang. Ada seorang kawan ni, dia kerja kelang. Dia bangun rumah dah sembahyang subuh. Ataupun dia bangun awal tak ada sembahyang subuh, dia pergi tunggu bank kelang. Dia pergi kelang dia kerja. Lagi rehat dia keluar makan. Kemudian dia masuk balik kerja. Tak lagi petang dia balik mai. Sampai di rumah kadang-kadang terlepas maghrib. Dia abang kat saya dengan penuh bangga. Dia kata, abang kadang-kadang qada subuh lohong asar maghrib kali dengan isyak di rumah malam-malam. Kemat hang. Dia buat sendiri. Diceritakan kepada saya bahawasanya kerajaan Arab Saudi ni dulu-dulu ni depa banyak berpandukan kepada nasihat-nasihat daripada Amerika ataupun British. Depa sangat-sangat sanjung Amerika dengan British. Sampai hari ni pun penduduk di Arab Saudi kalau sebut barang ni daripada British, depa cukup ni. Amerika depa cukup agung-agungkan. Saya ambil yang Zam-Zam bagilah kat polis tu, dia tak mau, dia tak apa. Tak lagi dia bawa keluar barang dari belakang dia Pepsi. Duk jaga dalam Masjidil Haram tu minum Pepsi. Yang Zam tak mau minum. Cemih dah kot, Allahu alam lah. Kan nak minum Pepsi. Dia bertanya, macam mana nak selesai masalah ni? Crowded ni. Terlalu ramai orang. Ketika mana musim haji, berjuta-juta. Dibenarkan 4 juta tapi yang mai boleh jadi 7 juta. Apa berlaku? Pihak daripada bukan Islam ni, British ni ada pernah bagi tahu bahawasanya apa kata kita buat haji 4 kali setahun. Pandai-pandai saja. Buat 4 kali setahun taklah sesak sangat. Dia kata. Jadi sembahyang dia ada waktu dia. Haji pun dia ada waktu dia. Bukan boleh buat ikut suka. Disabit dalam hadis-hadis yang sahih bahawa malaikat Jibril alaihi salam mai jumpa Nabi SAW. Sebaik sahaja sembahyang solat 5 waktu difardukan. Bila? Selepas Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj ni bila? Lebih kurang dalam 18 bulan sebelum Nabi hijrah. Mana tahun ke-12 Nabi jadi Nabi dan Rasul. 12 tahun. Baru mai turun sembahyang. Jadi kita, kawan kita baru masuk Islam, kita paksa dia terus sembahyang dan sebagainya, adalah tak patutlah. Ajak dia akidah dulu, bagi dia yakin bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Habaq dekat dia, kata kalau ada Tuhan banyak, Tuhan akan bergaduh, dan ataupun Tuhan akan bersatu. Dia kata mana boleh Tuhan bergaduh? Tuhan baik. Dia kata Tuhan akan bersatu. Berapa banyak Tuhan bergaduh lah dalam agama Greece, dalam agama beberapa agama yang ada di keliling kita pun ada Tuhan mereka bergaduh. Jadi
Sampai nak kena bawa Tuhan jantan pergi jumpa Tuhan betina dan sebagainya. Apa Tuhan tak mampu kah? Dia kata tak, Tuhan baik, Tuhan tak gaduh. Baik. Kalau ada Tuhan lebih daripada satu, dua Allah kita kata. Sama ada mereka berpakat ataupun mereka bergaduh. Dua keadaan. Kalau berpakat, makna dia leceh, Tuhan pun kena berpakat. Kalau kawan dia tak setuju, tak boleh. Ya. Nak buat sesuatu, dia nak kata kun, kawan kata tak. Dia kata kin. Dia kata makan, dia kata kun tak, dia kata kin, kun, tak boleh juga. Tapi kalaulah dia kena tunggu persetujuan kawan dia, partner dia, baru dia boleh buat. Mana dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Sebab dia tak mempunyai kuasa mutlak. Okey, tak boleh terima. Kalau Tuhan tu ramai, dia bersatu, mana dia leceh, dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan tu banyak, dua ataupun lebih, bergaduh. Oh, Tuhan kuat. Tuhan kuat. Satu Tuhan tu nak pukul 8.30 tengah hari. Mampu kita. Hak seorang tadi dak pukul 8.30, dia kena malam. 8.30 malam. Dak, dia kata aku nak 8.30 tengah hari juga. Ada hamba aku minta dekat aku nak 8.30 tengah hari. Tu dia bulan dengan bintang duk gitu. Kita pening. Dah kali hancur muka bumi. Hancur tak muka bumi? Muka bumi tak hancur. Menunjukkan Tuhan itu satu. Tuhan itu satu. Macam itulah. Dia punya dalil dia cukup mudah. Oh, dia pun faham. Bagi tahu lagi Tuhan ni macam ni, Tuhan ni macam ni, Maha merahmati dan sebagainya. Jangan bagi tahu benda berat lagi. Hang masuk mai, hang kena masuk jawi. Nanya. Menalin dulu. Baik. Jadi bila dia faham, Nabi kata dekat Sayyidina Muaz, bila dia dah mengaku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku adalah Nabi, bagi tahu bahawa Tuhan tadi memfardukan kepada kamu solat. Dia kata betul ke? Ya lah. Tuhan bagi kamu macam ni. Macam saya kata tadi lah. Dia bagi macam-macam kat kita. Takkan tak boleh sembahyang 5 minit. Bagi kat Tuhan. Ucap syukur kepada Allah Ta'ala. Baik. Lepas tu barulah Nabi kata, abang kata Allah Ta'ala suruh bayar zakat. Ambil harta lebihan daripada orang kaya, bagi kat orang miskin di kalangan kamu. Bukan bagi kat aku. Nabi kata. Bukan bagi dekat aku. Jadi malaikat Jibril turun mai ajak Nabi SAW macam mana nak semayang dan waktu-waktu. Bilakah waktu semayang? Mula bila, habis bila. Jadi orang yang menolak akan kata-kata Nabi SAW ataupun bahasa jelas anti hadis, maka dia tak tahu nak semayang macam mana. Sebab semayang, macam mana semayang tak sebut dalam Quran. Quran kata, wa aqimus salah, dirikan solat. Habis itu macam mana nak semayang? Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu, semua semayanglah seperti mana kamu tengok aku solat. Jadi dah tak mau terima kata-kata Nabi yang solat macam mana? Bahkan orang yang anti hadis, dia menolak Al-Quran sebenarnya. Al-Quran arahkan, Al-Quran kata apa? Allah Ta'ala kata, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu. Apa yang dibawa oleh Rasul itu hendaklah kamu ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dia larang, hampa kena tinggal. Allah suruh ikut Nabi. Dia hampir tolak Nabi pasal apa? Terus murtad. Sebab apa? Menolak ayat Al-Quran. Begitu juga orang yang mengkafirkan para sahabat. Ada orang mengkafirkan sahabat. Dia kata Sayyidina Abu Bakar murtad, Sayyidina Umar murtad, Sayyidina Utsman murtad. Astagfirullahaladzim. Jadi dalam Al-Quran, antaranya dalam beberapa surah, antaranya dalam surah At-Taubah ayat 100, Allah Ta'ala kata dia ridha dekat sahabat-sahabat yang melakukan baiat dengan Nabi di bawah pokok waktu perjanjian Hudaibiyah. Di kalangannya ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Abu Bakar. Allah Ta'ala ridha kepada mereka. Jadi hamai mana kata mereka kafir, kata mereka murtad, lawan ayat Allah Ta'ala. Disitulah antara puncak akidah yang dibawa mereka menjadi masalah. Baik. Kedatangan Jibril tadi diajak Nabi solat dari segi ucapan dan perbuatan. Perkara ini dilihat di dalam kitab Sunan Abi Daud dan kitab dalam kitab sembahyang dan waktu-waktu, dan juga Sunan At-Tirmizi dalam bab kitab sembahyang, hadis yang panjang
daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang sahabat telah datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang waktu-waktu sembahyang. Jadi bila kita mai tanya mengenai agama Islam, maka itu adalah satu sunnah. Ini dia duduk sepanjang masa dia jadi Islam tak pernah tanya apa soalan, kira macam dia faham semua. Hebat. Tak bertanya itu menunjukkan kita memberi perhatian, ambil berat. Contoh, duk tengok iklan Oppo, pakat pi kedai tanya Oppo macam mana? Tunjuk kita ada apa? Sikit apa? Kita bagi perhatian dekat benda tadi. Bila orang mai tanya, makna dia memberi sedikit tumpuan dan masa serta kesungguhan untuk bertanya. Taruh cukup-cukup, biar dia beli. Itu dia punya contoh dia. Ada orang dia pakai pelik, dia pakai kepiah tajam macam ni. Pakai serban dia pakai kepiah tajam. Dia pakai baju poket besar, poket 3. Orang tengok orang kata baju budak-budak poket. Orang baju Melayu kita, orang luar negara dia bergelak, dia tengok apa poket sampai besar macam tu. Tak tahu kita nak buat dia kan. Buat atas je tak curi buah poket bawah. Dia pergi Eropah macam tu. Orang pelik, orang tanya apa ni sabda ni pakai topi tajam-tajam ni. Bila orang buka mulut tanya, saya beritahu tadi bila orang buka, tuang masuk. Baru orang boleh dengar. Tapi kalau orang tak mau dengar, orang kita pergi kat orang kata tak mau. Tak akan boleh walaupun kita tuang, tak akan masuk. Bila orang main tanya, awak apa pakai pelik macam ni? Dia kata ini satu tarikan untuk hampa tanya. Dan bila hampa tanya, kami nak cerita. Dia cerita pasal Islam. Ramai orang masuk Islam. Dia guna teknik advertising tadi, menarik perhatian. Macam itulah. Jadi dia mai tanya Nabi SAW tentang waktu solat. Pasal apa dia tanya? Dia nak berusaha bagi dekat diri dengan Allah Ta'ala. Rasulullah SAW tak jawab. Tapi Nabi kata apa? Datanglah sembahyang bersama-sama dengan kami. Ada ketika soalan-soalan tak boleh jawab. Ini rosah nak jawab juga semua. Kadang-kadang sampai menipu. Kalau kita tanya orang, tanya ustaz ke apa, dia tak boleh jawab. Tak apa. Itu adalah satu benda yang normal. Baik, Nabi kata mai. Bila dari mai semayang, kemudian Nabi SAW bangun mendirikan sembahyang subuh ketika terbit cahaya fajar. Jadi Nabi pun panggil beberapa orang yang dekat dengan dia, kita bangun semayang subuh bersama-sama. Nabi semayang bila? Ketika mana terbit cahaya fajar. Di waktu itu manusia hampir tidak mengenali sesama mereka kerana masih gelap. Time tu switch elektrik tak ada lagi. Tak kenal lah. Macam tu. Kemudian baginda memerintahkan sembahyang subuh. Kemudian bila mai waktu zuhur, ketika mana waktu gelincir matahari, seorang sahabat telah berkata, sesungguhnya siang telah pun sampai di pertengahannya, sedangkan baginda SAW lebih mengetahui daripada mereka, lalu menyuruh mereka menunaikannya. Kemudian baginda menyuruh mereka tunaikan sembahyang zuhur di tengah-tengah ataupun di ketika matahari tergelincir. Kemudian baginda mendirikan sembahyang asar ketika matahari masih tinggi, lalu dia menyuruh melakukannya, itu sembahyang asar. Kemudian baginda mendirikan sembahyang maghrib ketika matahari terbenam, lalu Nabi suruh sahabat menunaikannya. Kemudian Nabi mendirikan sembahyang isyak ketika mana hilang cahaya merah di kaki langit. Ini hari pertama. Nabi sembahyang semua awal waktu. Hari kedua, Nabi melewatkan sembahyang subuh sehingga ketika Nabi SAW beredar daripadanya. Sahabat tersebut berkata, matahari telah atau hampir terbit. Kemudian iaitu Nabi sembahyang sehingga matahari dah nak terbit, baru Nabi sembahyang. Kemudian baginda melewatkan sembahyang zuhur
hingga hampir waktu asar, sebagaimana yang ditunjukkan waktunya semalam. Mana dia lepas asar Nabi buat maghrib, tapi Nabi sembahyang dekat-dekat nak maghrib pada hari kedua. Kemudian baginda melewatkan sembahyang asar. Ketika selesai daripadanya, sahabat berkata, matahari telah kemerah-merahan. Kemudian Nabi melewatkan sembahyang maghrib, sehingga ketika hampir hilangnya syafaqul ahmar, iaitu satu cahaya kemerah-merahan di kaki langit di sebelah barat. Kemudian Nabi melewatkan sembahyang isyak sehingga 1/3 malam. 1/3 malam. Mana ada Nabi bangun pukul 3.30, pukul 4 pagi. Baru Nabi sembahyang isyak. Baginda memanggil orang-orang yang bertanya dan bersabda, waktu sembahyang ialah di antara 2 waktu yang telah aku tunjukkan. 2 hari tadi, hari pertama Nabi sembahyang awal, hari kedua Nabi sembahyang lah. Nabi kata waktu sembahyang antara 2 tadi. Dapat kita faham di sana. Dan di sana ada hadis-hadis yang menjelaskan perkara yang disebut secara umum dalam hadis di atas, atau tambahan kepada apa yang disebut dalam hadis di atas. Dan perkara ini akan kita lihat apabila kita perbincangkan waktu setiap solat itu secara terperinci. Baik, kita masuk sikit. Sembahyang subuh. Sembahyang subuh ni bila? Bermula daripada terbitnya fajar shadiq. Shadiq ni fajar yang shadiq, dia benar. Dia ada fajar menipu. Dia ada fajar menipu, dia ada fajar shadiq. Dia ada hak yang hak melurus macam tu, dia ada hak melentang. Hak lurus tadi kadzib, dia tipu, bukan betul pun fajar. Hak yang agak melentang tadi tu, dia adalah fajar shadiq. Baik. Jadi waktu salatis subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'is syams. Waktu sembahyang subuh bermula daripada terbit fajar sehingga selama mana matahari belum terbit. Bila matahari terbit, habis dah waktu solat subuh. Jadi dalam bab puasa, kita dibenarkan makan sehingga sampai terbitnya fajar. Ada orang dia kata, dan fajar nak terbit, dia telan dulu. Kata, hang tak tahu, hang tahu mana, hang nampak tahu mana fajar terbit. Kemas, kata kemas. Sama juga dalam keadaan sedang melakukan kebajikan bersama isteri. Dia kata dekat-dekat nak terbit fajar, cabut. Kata tera hang tengok kau tingkat mana? Maka di sana ada imsak. Imsak ni maknanya dia pegang. Kita pegang akan perkara yang boleh menyelamatkan kita. Tak lagi takut sedap, petai tak ada nak telan lagi. Tak masuk waktu. Memang kita ada jam, tapi jam kita macam itulah. Kita pun tak tahu jam mana betul. Dia kata ni betul dengan Greenwich time dan sebagainya. Tak, kadang-kadang bateri kita terlalu kuat dia jadi laju, kadang-kadang bateri kita terlalu lemah dia jadi lambat. Maka di sana ada imsak, ruang untuk kita berhenti. Tapi kalau bangun-bangun tengok-tengok orang tak azan subuh lagi, imsak dah masuk dah. Kalau boleh pergi telan sikit, pergilah telan sikit walaupun segelas air. Macam tu. Tapi tak digalakkan sampai tepat-tepat pukul 6:10 minit waktu masuk subuh. 9 minit 45 saat dia makan lagi. Dalam takwim tu pun dia tulis ada beza lebih kurang 2 minit. Kan? Lebih kurang 2 minit. Maka berhentilah awal sikit. Berhenti awal sikit. Baik. Waktu zuhur bermula dengan tergelincirnya matahari ke arah barat. Ketika itu setiap objek yang berjisim akan mempunyai sedikit bayang yang mula terjadi panjang dan bayang tersebut menuju ke arah timur. Bayang ini dinamakan sebagai bayang tergelincir. Yalah, matahari duduk atas. Jadi objek ni sini dia tak ada bayang. Bila matahari ke barat, maka cahaya akan ke timur. Hak tu kalau negara duduk di tengah-tengah garisan khatul istiwa. Khatul istiwa bahasa Arab, bahasa Melayu kata khatul istiwa.
Bahasa Arab kata khat tu garisan al-istiwa, garisan tengah. Ni muka bumi ni dia garisan tengah. Matahari duduk lalu tang tu. Kalau kita duduk di Norway takkan nak pakai macam ni. Hak ni umum untuk yang ada di Mekah dan negara-negara seumpama negara kita yang berada dalam khatul istiwa dan madar saratan. Bahasa Melayu kata apa saya tak tahu. Bahasa Arab dia ada satu garisan. Dia garisan tengah, kemudian dia ada atas dan hak bawah. Madar apa tah dipanggil. Baik. Jadi dia ada di situ. Kita ada di situ. Matahari kita boleh ukur dengan ni. Tapi kalau kita duduk di Norway, jangan ukur dengan ni lah. Puasa boleh makan 2 jam ya sehari. Memang kena main musim. Memang musim panas. Puasa jadi 2 jam saja. Malam 2 jam nak mayang macam mana? Maka ada ulama berkata kena ikut negara yang paling dekat dan paling orang kata apa, hampir normal. Contoh macam Turki ke. Yang Turki duduk atas dah, dekat benua Eropah. Jadi dia punya time semayang dia agak munasabah lah. Agak munasabah. Ni dalam masa 2 jam nak kena mayang lohor, asar, maghrib dan sebagainya. Teruk. Menyusahkan orang. Sebab dia ikut matahari. Macam tu. Jadi ada ulama mengatakan kena ikut negara yang paling dekat dengan dia, yang mu'tadil, yang sederhana dia punya time dia. Puasa lebih kurang malam tu lebih kurang dalam 6 jam ataupun 8 jam. Itu dah okey. Itu dah okey. Ada yang kata sampai 2 jam tak ada nak buat apa. Betul. Depa betul benda ya pula. Ikut gitulah. Puasa bila main musim sejuk, puasa 2 jam Siang 2 jam Matahari ada 2 jam. Bila musim panas, ni bumi, matahari duduk atas. Jadi siang untuk negara di utara agak sedikit. Agak panjang, malam dia jadi sedikit. Tapi kalaulah bila musim sejuk matahari duduk bawah. Tu Australia dengan Eropah dia lain, dia punya musim dah. Matahari duduk bawah, Australia panas, negara Eropah jadi musim sejuk. Jadi dia pun punya siang sikit sebab matahari duduk bawah. Siang sikit saja. Tu matahari, bumi kita pusing, nampak sikit siang. Jadi dia puasa hanya 2 jam. Cukup tidak munasabah. Maka ambil negara yang paling dekat. Berdalilkan ketika mana Nabi kata suatu hari ketika mana di akhir zaman akan berlaku sehari seperti setahun. Kemudian hari kedua seperti sebulan. Kemudian hari ketiga seperti seminggu. Dan baki hari itu seperti hari-hari yang lain. Dia bertanya, wahai Rasulullah, habis itu kami nak semayang macam mana? Tu hamba tengok. Sahabat-sahabat Nabi risau nak semayang macam mana. Sehari itu panjang seperti setahun, Nabi kata. Habis itu kami nak semayang macam mana? Nabi kata, hampa kena agak-agak dia punya time semayang dah. Sebabkan kita duduk di kutub selatan. Siang 6 bulan, malam 6 bulan. Habis itu semayang sekali saja kak. 6 bulan semayang lohor sekali ya. Sebab apa? Siang. Kan? Tak. Kena agak-agak lah. Ambil kepada negara-negara yang paling hampir dengan dia. Dan dia punya time waktu dia yang sederhana. Jadi kita berhenti takat tu dulu. Sampai waktu solat. InsyaAllah kita akan sambung lain nanti. Kita dah sampai waktu zuhur. Tapi kita akan ulang balik waktu subuh dan waktu zuhur. Ada soalan berkaitan, saya buka, silakan. Ya. Solat video solat Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya tanya kepada orang yang alim mengenai video ni. Dia kata ada dalam mazhab Hanafi dan sebahagian daripada mazhab Syafi'i. Saya buat rujukan dan sebagainya, banyak pihak yang saya rujuk. Antaranya saya tengok dalam laman web Majlis Fatwa Kebangsaan kita. Dalam e-fatwa kita boleh rujuk. Dia beritahu sana bahawa dengan telitilah bahawasanya memang ada mazhab yang kata boleh buat dan mereka berpandukan kepada sebuah hadis yang Nabi kata janganlah seseorang itu solat terhadap orang lain dan berpuasa terhadap orang lain, melainkan
sehari 1 cupok. Sehari 1 cupok. Okey, hadis tadi ada orang faham sekali ingat semayang, hari semayang pun 1 cupok. Dan ulama berkata yang paling kuat ialah puasa dia kira hari, semayang dia tak kira hari, semayang dia kira waktu. Maka hak bayar fidyah 1 cupok untuk sehari itu seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran kepada orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Tu orang sangat dah kurus kering. Doktor kata, Tok Wan, kalau Tok Wan puasa juga mati. Tok Wan jangan puasa, Tok Wan kena makan juga banyak ni, makan ubat dan sebagainya. Itu orang tak mampu puasa dah. Dia kalau hidup 80 tahun lagi pun dia tak boleh puasa dah. Sebab apa? Badan dia memang dah lemah. Jadi dia ganti puasa dengan apa? Membayar fidyah. Membayar fidyah. Jadi ulama mengatakan fidyah tadi hanya untuk puasa. Hanya untuk puasa. Manakala sembahyang tidak ada hadis-hadis yang mengatakan kena bayar fidyah. Kalau nak bayar pun dia jadi kafarah, macam denda. Dan kalau nak bayar pun, kalau kita kata dah ada mazhab kata kena bayar, bukan mazhab, sebahagian daripada mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanafi kata kena bayar, maka bayarlah dengan elok, jangan duk min tolak beras hangku. Beli 1 lori, kan, pergi bagi. Kalau ada duit, kalau tak ada duit, belilah 1 kilo, pergi bagi. 1 kilo pergi bagi, 1 kilo pergi bagi. Beli 10 kilo pergi bagi, dekah kat orang, dekat orang yang memerlukan. Beli 1 bonek kereta, pergi parking kat sekolah tahfiz, pergi bagi. Parking kat pondok bagi dan sebagainya. Jadi dalam fatwa di Malaysia, antaranya fatwa Pulau Pinang, Melaka dan Perlis, katanya tidak ada, dan hangpa kata tidak perlu fidyah tersebut. Dalam solat seolah-olah tak ada fidyah, tak perlu, maknanya dia kalau buat jadi sia-sia. Sia-sia. Cuma kalau anak-anak dia tahu pak dia tak bagus, maka dia berpegang kepada hadis Nabi SAW. Nabi kata apabila seseorang itu mati, terputus segala amalan dia melainkan 3. Ilmu bermanfaat, tak kira lah ilmu buat bengkang lah, tapi bermanfaat, okey. Ilmu agama lagi bagus lah. Yang kedua, sedekah jariah. Sedekah dia tu jenis benda yang berkekalan dan orang boleh guna lama. Ataupun dia pernah bagi Panadol kepada seorang guru yang sakit kepala. Guru tadi makan, dia pun hilang sakit kepala, dia mengajak anak murid dia ada ilmu tadi sampai boleh buka pondok. Kemudian daripada pondok tadi ada anak murid lain pula buka pondok, makna dia sedekah dia tu berjalan. Panadol ya? Betul. Ataupun bagi beras, dia boleh makan, dia bertenaga, dia pergi mengajar. Kan? Sebab guru sekolah-sekolah agama ni risaulah, gaji guru besar benar tu. Kan? Kita nak arti instrumen kereta banyak pun tak lepas. Baik. Dan juga yang ketiga, anak-anak soleh yang mendoakan kedua ibu bapa. Anak ni dia doa minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia pun sembahyang sunat banyak, sedekah banyak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka Allah Ta'ala insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala terima permintaan anak tadi dan mengampunkan bapaknya yang seorang Islam. Tapi kalau bapak dia tak Islam, tak boleh buat apa. Macam mana bapak saudara Nabi Abu Talib support Nabi. Nabi doa tak untuk dia? Nabi tak doa. Nabi banyak fidyah tak untuk dia? Nabi tak bayar. Atau pak Nabi pun Nabi tak bayar. Kan, tak solat dan sebagainya. Jadi jangan menganggap bila kita mati orang boleh tolong bayar fidyah solat kita. Lah ni tak payah sembahyang tak apa, enjoy cari duit banyak-banyak. Nanti mati orang bayar beras. Oleh itu aku pun nak beli beras siap-siap simpan. Jadi sembahyang tidak dapat diganti dengan beras sebenarnya. Nabi kata, dalam ni nanti kita akan jumpa nanti, Nabi kata tidak ada yang menggantikan sembahyang yang ditinggal melainkan kena qada. Tak ada kafarah, tak ada. Fidyah pun tak ada melainkan kena qada. Habis tu ayah tak qada dulu. Macam mana ayah tak dengar cakap Nabi? Ayah tak dengar cakap Nabi. Tapi kita doalah mudah-mudahan Allah Ta'ala yang Maha merahmati tadi dengan anak yang soleh hasil daripada ayah tadi. Kalau tak ada ayah, tak ada anak soleh ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa ayah. Dan segala tahlil Al-Quran yang kita baca, sedekah kepada si mati tadi. Ada orang tanya saya, sampai ke tak sampai Ustaz? Saya kata, mana aku tahu. Lepas tu kerja Allah Ta'ala nak pergi sampai ke tak sampai.
Kita hanya memohon kepada Allah supaya dia sampai. Sampai ke tak sampai? Tak tahu. Wallahu a'lam. Puasa. Semayang kena semayang. Walaupun dia dah mati, kita kena semayang untuk dia. Ni ibu bapa yang sakit dalam hospital. Tolonglah anak-anak pergi ambilkan wuduk untuk mereka. Ambil kapas, ambil tola, celup ayam. Lah. Bagi mereka berwuduk. Kemudian suruh mereka solat. Kalau kati duduk ni, kiblat duduk ni, tak apa ayah solat tentu saja. Tak pergi berkeli yang misi pula. Using kata kot ni. Mayang tentu. Mayang walaupun dengan hati. Tapi kalau koma, dia telah diangkatkan kewajipan solat tadi dan tak perlu ganti. Kira. Sampai ke masjid. Okey. 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 Yang perlu buat. Okey, baik. Tahiyatul masjid ialah sembahyang hormat masjid. Mana dia masuk masjid, seelok-eloknya solat. Maka apa-apa solat yang didirikan terus dikira sebagai tahiyatul masjid. Apa-apa solat yang didirikan terus dikira sebagai tahiyatul masjid. Dalil dia mana? Semayang hari raya Nabi tak solat dah, Nabi terus mai semayang. Nabi terus mai semayang. Ataupun dalam semayang lain kita mamai tengok orang dah semayang dah, maka kita semayang. Maka dia punya tahiyatul masjid ni, dia punya konsep dia ialah mai masjid semayang. Mai masjid semayang. Jadi bila kita mai ada semayang sunat qabliyah, mai sunat qabliyah. Yang pentingnya jangan mai masjid, mai duduk terus. Masuk masjid duduk relax, tak dia kena solat. Dalam khutbah pula ada ulama berpendapat bila dah mula khutbah tak boleh dah sembahyang sunat, duduk dengar khutbah. Ada juga daripada ulama berpendapat berdasarkan kepada hadis Nabi bahwasanya bila mai sahabat Nabi itu dia duduk terus, Nabi tanya, awak hendak sembahyang, hendaklah kamu sembahyang secara ringkas. Fatajawaz anha, makna dia solat ringkas. Baca Fatihah, tak baca surah dah, rukuk, sujud semua agak ringkas. Tahiyat pun buat ringkas. Sebab nak pergi dengar khutbah. Ni semua yang punya khusyuk kan, khutbah tak dengar apa. Bagi salam tak tengok orang dah takbir dah. Kan? Jadi tujuan dia nak pergi dengar khutbah. Ada ulama kata la salata wala kalam wala qiraah, tak ada apa semua, kena duduk dengar khutbah. Jadi boleh pilih antara dua lah. Allahu a'lam. Kalau kita tak mampu nak solat dah, contohnya ada khutbah, ada apa? Allahumma salli alaihi wasallam, pengajian dan sebagainya, maka elok kita duduk dan kita berzikir. Mudah-mudahan berzikir tadi Allah Taala terima zikir kita, menghormati masjid. Sebab Allahumma salli alaihi wasallam, an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuhu. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menghalang orang untuk berzikir nama Allah di dalam masjid. Mana masuk masjid, kalau lah kita dalam keadaan kata apa, bila orang dah buat kuliah, kita nak solat seorang-seorang sana, ada agak tak sesuai, mengganggu orang kuliah dan juga mengganggu khusyuk kita solat, maka kita berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar pun tak apa dah. Macam tu mudah-mudahan Allah Taala terima amalan kita. Dan ianya tidak wajib. Benda sunat. Baik. Ada orang bergaduh mayang tarawih 8 ke 20. Bergaduh sampai berkelahi. Bertunggu. Pergi tanya seorang orang alim. Orang alim tadi kata apa? Tutup masjid. Lepas mayang isyak, tutup masjid. Tak usah mayang langsung tarawih. Pasal apa? Bergaduh tadi adalah benda diharamkan. Bersatu adalah wajib. Sembahyang tarawih sunat saja. Tutup masjid. Senang cerita. Ambil yang lebih utama. Wallahu a'lam.
Ya. Masalah perbulan untuk menaikkan solat yang berdoa. Okey. Dia tanya, dia kata, ingat Maryam kawan yang kedua nak kosong pun, nak kosong. Iya. Okey. Dalam ni ada Nabi SAW sebut sebuah hadis. Nabi kata, Rufi'al qalamu an salasah, diangkat kalam, iaitu pen tidak mencatatkan dosa pahala ataupun dosa lah, tidak mencatatkan dosa daripada 3 golongan. Yang pertama budak-budak sehingga dia balik, yang kedua orang yang tidur sehingga dia terjaga, dan yang ketiga orang yang majnun, orang yang hilang akal sehingga dia kembali normal. Makna dia kalau seorang yang tua sampai dia hilang akal, dia pun kita kata nyanyuk lah, nyanyuk ni hilang akal, waktu tu kewajipan solat tidak lagi wajib untuk dia. Tapi kalau dia ada akal, dia masih ingat walaupun umur 100 lebih, tapi bila dia ingat dia kena solat. Kalau hampir dia tak tahuan, makna dia akal dia sudah tidak sempurna, maka dia tidak lagi wajib sembahyang dan tidak lagi wajib puasa. Kita cuma perlu bayar fidyah puasa, fidyah sembahyang tak perlu. Sebab apa? Sembahyang bagi wanita yang uzur tidak perlu diganti, tapi puasa kena ganti. Kalau lambat ganti, kena bayar fidyah sama. Macam tu. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu kelemahan dari saya sendiri. Terkasar bahasa, salah fakta, kata kat siapa-siapa, ampun dan maaf saya pinta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna waqbalna wa'afina wa'fu 'anna waghfir lana washfina waqdi hajatina wa yassir lana umurana warhamna wansurna wa la tadrib bi'amalina wujuhana nalqaka wa anta radin 'anna bi asrari suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbalallahu minkum.